Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zara Nur Iman binti Abdul Malik dan merupakan salah seorang pelajar daripada SMJK Chuling Butterworth dengan kos sekolah PEA 2056. Beradanya saya di sini adalah untuk memperkenalkan sebuah harta karun yang telah saya simpan selama 6 tahun. Harta karun ini merupakan sebuah buku yang menjadi sumber rujukan saya dalam membina keyakinan diri saya dahulu. Buku ini berjudul Berikan Kuasamu Kalung Ajaib. Buku ini merupakan karya asal oleh Lee Xiaoying dengan olahan Jannah Malik. Buku ini mengandungi 141 muka surat dengan 10 bab. Buku ini mengandungi sedikit sebanyak grafik dan merupakan buku berbentuk fiksyen. Dengan itu, mari saya mulakan sedikit sebanyak tentang sinopsis cerita ini. Buku ini mengisahkan tentang Rosie sebagai watak utama. Rosie merupakan gambaran gadis yang halimunat. Dia seorang yang sangatlah introvert. Di sekolah, Rosie menjadi mangsa ejekan. Bukan kerana dia membuat salah, tapi kerana dia terlampau diam. Dia mempunyai ketakutan yang sangat besar untuk bercakap di hadapan khalayak ramai. Bayangkan, setiap kali guru memanggil namanya untuk menjawab soalan, jantungnya berdegup kencang, tangannya menggigil dan suaranya hilang di kerongkong. Dunia Rosie sangatlah sunyi. Dia merasa dia tidak mempunyai apa-apa kelebihan untuk dibanggakan. Dia memandang rakan-rakannya yang lain dengan rasa cemburu, terutamanya Emma. Cemburu melihat mereka boleh ketawa dengan kuat, boleh berdebat dan boleh berdiri tegak. Rosie merasakan dirinya kecil, sekecil debu yang tidak dipandang sesiapa. Keajaiban bermula pada hari lahirnya. Rosie memasang impian untuk menjadi seorang yang lebih berkeyakinan. Rosie bertemu dengan seorang pari-pari yang bernama Nanda. Pari-pari tersebut memberinya sebuah kalung ajaib dan berkata bahawa pakailah kalung ini dan kau akan mendapat kuasa untuk menjadi berani. Maka dengan itu, bermulalah transformasi Rosie. Dengan kalung di leher, Rosie seolah-olah menjadi seorang yang baru. Dia mula berani mengangkat tangan, mula berani mempertahankan dirinya apabila dibuli, dan makin berani tersenyum dan menyapa orang lain. Namun, di sinilah letaknya konflik psikologi yang sangat mendalam dalam buku ini. Rosie mula menjadi taksub. Dia sangat bergantung kepada kalung itu. Dia percaya bahawa jika kalung itu tiada, maka dia akan kembali menjadi Rosie yang lemah. Dia tidak sedar bahawa dia telah meletakkan seluruh maruah dan kekuatannya pada seutas rantai dan bukanlah pada dirinya sendiri. Hadirin sekalian, bab yang paling memberi kesan kepada saya adalah apabila kalung tersebut hilang. Bayangkan, pada hari kalung tersebut hilang, Rosie mempunyai pertandingan pidato yang sangatlah besar. Dunia dia runtuh. Dia merasa seolah-olah seluruh kekuatannya telah pun dicuri. Dia kembali menggigil, kembali takut dan menangis semahu-mahunya. Dia menyangka masanya sebagai seorang yang berani telah pun tamat. Dan kemudian, demi membantu Rosie, si pari-pari Nanda mengutip sebiji benih dan memberikannya kepada Rosie dan mengatakan bahawa biji benih tersebut mempunyai kuasa yang sama seperti kalung rantai yang ajaib tersebut. Dengan itu, Rosie mempercayai kata-kata Nanda dan memegang biji benih tersebut menaiki pentas dan melafazkan pidatonya. Rosie berpidato dengan sangatlah bersemangat dan memenangi nombor 1 dalam pertandingan tersebut. Kemudiannya, si pari-pari Nanda menjelaskan bahawa biji benih tersebut tidak mempunyai apa-apa kuasa ajaib dan kemenangan Rosie merupakan usaha daripada Rosie sendiri. Setelah itu, Rosie telah menyedari bahawa keyakinan diri datang daripada diri sendiri dan bukannya daripada kalung ajaib ataupun apa-apa benda yang lain. Kisah Rosie adalah kisah kita semua. Selama 6 tahun buku ini berada di tangan saya, ia mengajarkan saya bahawa keyakinan diri bukanlah sesuatu yang boleh dibeli atau dipinjam. Ia bukan datang daripada pakaian yang mahal, gadget yang canggih atau pujian orang lain. Keyakinan diri adalah apabila kita berhenti mencari kalung ajaib dan mula melihat ke dalam diri. Saya berada di sini ingin menasihati para penonton dan para rakan bahawa berikan kuasa kepada diri anda sendiri. Jangan tunggu pari-pari datang. Anda sudah mempunyai keajaiban itu sejak hari pertama anda dilahirkan. Buku ini mungkin kecil, tetapi pengajarannya adalah gergasi dalam hidup saya. Marilah kita semua menjadi berani, bukan kerana ada bantuan, tapi kerana kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Sampai situ sahaja olahan buku ini. Terima kasih.